Tahu dia kata Ustaz Petua. Ya, kalau kita nak halau ular tedung selah daripada rumah, senang aja. Ya, tuan-tuan boleh ambil bawang putih, potong halus-halus, ambil letakkan dekat dengan hidung ular tu. Insya-Allah dia akan lari. Jadi mana faham tak faham sudah entah. Allah berfirman di dalam surah Yunus ayat yang ke-25, ayat yang ke-26, ayat yang ke-27. Cerita tentang syurga, cerita tentang neraka, bagaimana nak masuk syurga, bagaimana nak masuk neraka. Jadi kalau kita kata kita tak tahu jalan nak ke syurga, itu bohong. Dan kalau kita kata kita tak tahu jalan ni rupanya pergi ke neraka, saya tak tahu pun bohong. Allah Ta'ala sebut lama dah. Jalan yang kau buat ni, jalan ke syurga. Jalan yang kau tempah ni, kau tempah ke neraka. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, ayat 25 Allah Ta'ala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wallahu, dan dialah, yakni Allah, yad'u, menyeru manusia ni, ila daris salam, menuju kepada negeri yang sejahtera. Wa yahdi man yasha, memberikan hidayah petunjuknya kepada sesiapa yang dikehendakinya, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar. Baik, dalam ayat ini tuan-tuan, wallahu yad'u ila daris salam. Dan Allah tu menyeru manusia supaya semua-semua ni masuk syurga. Sebab tu Nabi sebut syurga ni semua layak masuk. Kepada siapa? Kepada siapa yang teringin nak masuk. Kalau kita teringin nak masuk syurga, dapatlah masuk. Masalahnya tak teringin. Mulut kata teringin nak masuk, tapi perbuatan macam teringin nak masuk neraka. Mulut sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebut wa qina azabannar. Jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Tapi amalan dia amalan ahli neraka. Tuan-tuan yang saya hormati, kesudahan kita ni yang penting. Yang sekarang ni tuan-tuan, kita semua nampak baik. Duduk dalam masjid ni nampak baik. Tambah hak cakap ni lagi nampak baik. Tapi nak tunggu baik tak baik, tunggu masa mati lah. Nabi sebut, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Siapa yang suka berjumpa Allah, Allah suka jumpa dia. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Dan siapa-siapa yang benci jumpa Allah, maka Allah pun benci jumpa dia. Masya Allah, subhanallah. Nabi sebut, siapa yang suka jumpa Allah, Allah suka jumpa dia. Siti Aisyah kata, kalau macam tu ramailah yang tak suka, ya Allah, ya Rasulullah. Mana ada orang suka dengan mati? Ramai orang yang tak suka mati, ramai kata tak naklah mati lagi, tak maulah, takutlah. Maknanya Allah tak mau jumpa dia orang, kata Rasulullah. Kata Nabi, bukan macam tu, wahai Aisyah, yang kamu faham. Maksud aku ni ialah, waktu dia mati tu, kamu tengok dia tu suka ke tidak wajahnya, keadaannya, masa dia nak mati. Kamu tengok wajah dia lagu mana? Kalau wajah dia dalam keadaan suka, gembira, tersenyum, waktu dia mati, Allah pun suka jumpa dengan dia. Tapi waktu dia mati tu, kita nampak dia takut, dia benci, dia menjerit, dia melolong, dia melaung. Waktu dia mati, Allah pun tak suka jumpa dia. Itu maksud dia. Sebab tu last yang kita kena tengok ialah finishing kita. Finishing kita ni, cantik tak cantik? Sekarang memanglah cantik semua. Pakai baju Melayu kemah, pakai jubah handsome, pakai baju ceramah warna pink. Memanglah cantik. Tunggu mati besok. Tunggu mati besok tuan-tuan.
Sebab tu Nabi sebut, nak tengok baik tak baik kita, last saat kematian kita. Ada yang mati tengah semayang, ada yang mati tengah pegang mikrofon. Karaoke. Tengah duk karaoke, tuan-tuan mati, kena current mikrofon. Lah, ada yang mati tengah berjoget. Datang serangan jantung, mati. Ada yang mati sedang baca Quran. Wajah dia tunduk, sujud atas Quran, tuan-tuan. Ada yang mati dalam perjalanan pergi masjid, balik masjid. Ada yang mati turun tangga masjid. Ada yang mati sedang buat umrah. Tawar, rebah jalan. Macam-macam bentuk kematian, tuan-tuan. Sebab itu, jalan untuk mati yang baik tadi. Wallahu yad'u ila daris salam. Tuhan seru kita. Supaya jalan tu kita dapat ikut, supaya kita mati dalam keadaan baik. Nama dia Daris Salam, negeri yang sejahtera, negeri yang selamat. Tuhan nak ajak kita ni masuk dalam negeri yang selamat. Masa bila Tuhan ajak saya, Ustaz? Tuhan tak pernah ajak saya pun. Tak pernah pula Tuhan ketuk pintu rumah saya, oi, masuk syurga, oi, semayang. Tak pernah pun. Sebab tu Nabi Muhammad dihantar, Nabi Muhammad diutus untuk mengajak kita supaya kita jadi jalan yang dapat selamat. Sebab tu Allah utuskan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun tak pernah datang rumah saya, Pak Ustaz. Pun bohong. Bukankah Nabi Muhammad dia tinggalkan kita Quran? Tak ada Quran di rumah kamu? Ada. Habis tu? Tak ada baca. Habis tu kamu nak salahkan Allah. Allah dah bagi Nabi. Allah dah bagi Quran pada kita. Yang ada di rumah Quran tak baca pasal apa? Bila kamu nak faham tentang agama kamu? Kita, tuan-tuan, mengaku Islam tapi tak faham Islam. Kita kenal Nabi Muhammad tapi tak rapat dengan Nabi Muhammad. Allah Ta'ala sebut pendeta Yahudi, orang Nasrani, kenal Rasulullah tu macam mana mereka kenal anak mereka. Allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang dapat kitab ni kenal Rasulullah macam mana mereka kenal anak-anak mereka. Yahudi dan Nasrani tu kenal Rasulullah macam dia orang kenal anak dia orang. Kita yang mengaku Rasulullah Nabi kita, di mana yang kita kenal Nabi Muhammad? Cukup tanya Nabi semayang macam mana? Yang tu pun kalah. Nabi ambil wuduk lagu mana? Betul-betul Nabi makan ni lagu mana? Betul-betul Nabi ni dengan mak bapak dia macam mana? Mak susuan dia macam mana? Nabi ni dengan isteri dia Rasulullah, dengan isteri dia macam mana? Anak Nabi ni macam mana? Rupa Nabi ni macam mana? Rambut Nabi macam mana? Mereka kenal Nabi Muhammad macam mereka kenal anak mereka. Maknanya cara berjalan, cara duduk, cara bercakap, cara berpakaian, mereka tahu dah yang tu Rasulullah. Sebab apa? Sebab mereka baca dalam kitab mereka, mereka dengar dalam kitab mereka, Nabi sekian macam ini. Sebab tu bila Nabi pergi ke Syria, Nabi pergi ke Syam, Nabi duduk di bawah pokok, pendeta tu kata bawa balik tu. Budak tu Nabi tu, bawa balik. Kan dibunuh orang pula. Pasal apa yang mereka nak bunuh dia? Pasal mereka kenal tu adalah Nabi di akhir zaman. Jadi kalau orang Yahudi dan Nasrani kenal Rasulullah, kalau kita yang mengaku umat Nabi Muhammad tak kenal Rasulullah, alangkah malunya kita, tuan-tuan. Maka di mana yang kita kata, bila masa Allah seru saya supaya masuk dalam syurga, bukankah Allah utuskan kita Nabi Muhammad? Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 80. May yuti'illah, may yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah Ta'ala. Siapa yang taat kepada Nabi, bermakna dia taat kepada Allah. Siapa yang taat kepada Nabi, bermakna dia taat kepada Allah. Maknanya kena ikut Nabi. Nabi itu diutuskan untuk apa? Untuk kita ikut. Nabi itu diutuskan untuk apa? Menyelamatkan kita. Nabi itu diutuskan untuk apa? Supaya kita boleh masuk syurga dengan jalan yang dia bawa. Tengok-tengok hari ni ada orang tak mau pakai hadis Nabi. Saya tak nak pakai hadis Nabi, Ustaz. Itu nak pakai apa? Nak pakai Quran saja. Sebab apa tak nak pakai hadis?
Sebab hadis tu kita tak tahu betul tak betul daripada Nabi. Mungkin ulama-ulama je buat hadis tu. Mungkin hadis palsu dan sebagainya. Tapi Quran tak boleh dipalsukan. Maka saya nak pakai Quran saja Ustaz. Hadis saya tak nak pakai. Neraka lah kamu. Kamu tak taat pada Allah. Bila masa saya tak taat pada Allah, saya taat pada Quran. Ya, dalam Quran juga sebut taat pada Rasul bermakna kau taat pada Allah. Bila kau tak taat pada Rasul, kau tak taat pada Allah. Kafir kau, neraka kau. Tuan-tuan yang saya hormati, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah memberi petunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya ke jalan yang betul, jalan yang lurus. Maka ramai orang kata, kenapa awak tak semayang? Allah tak bagi hidayah. Kenapa awak tak pergi haji lagi? Belum sampai seru. Kenapa awak minum arak? Allah tak bagi hidayah. Kenapa awak berzina? Allah yang bentuk saya untuk berzina. Saya tak ada apa. Saya ikut saja. Saya ikut. Follow the flow. Dia kata. Oh, follow the flow je dia kata. Masya Allah tuan-tuan. I'm follow. Bukan saya yang mencuri ni Ustaz. Allah yang menggerakkan hati saya untuk mencuri. Itu kenapa tak minum racun? Tu depan tu, gelas tu racun, minumlah. Tak boleh. Allah yang menggerakkan kau. Ini racun takkan saya nak minum. Habis tu yang kau berzina tadi pasal apa? Bukankah Allah melarang? Kenapa kau mencuri? Bukankah Allah melarang? Kalau gitu kau minumlah. Bila kau mencuri, Allah yang gerakkan saya untuk mencuri. Saya tak semayang ni Ustaz sebab Allah yang gerakkan dan dia tak bagi hidayah pada saya. Kalau begitu, depan tu ular tedung selak. Pergilah cium. Nak mampus. Allah yang menghidayahkan kau. Cium ular tedung selak. Tak boleh Ustaz. Tak boleh pasal apa pula? Bukankah awak ada pilihan? Bukankah awak ada akal? Bukankah awak ada iman? Bukankah awak dah belajar? Yang ni haram, yang ni halal, yang ni haram. Kenapa yang awak ikut yang halal? Kenapa awak ikut yang haram? Sebab awak diberi hajar. Diberi didikan. Yang halal awak ikut, yang haram awak tolak. Siapa yang mengajarnya? Nabi Muhammad. Jadi jangan salahkan Allah. Allah tak bagi hidayah. Katanya Allah tak bagi hidayah, kata dia. Masya Allah. Ada orang bagi tahu, dia kata Ustaz petua. Ya, kalau kita nak halau ular tedung selah daripada rumah, senang ya. Ya, tuan-tuan boleh ambil bawang putih, potong halus-halus, ambil letakkan dekat dengan hidung ular tu. Insya-Allah dia akan lari. Jadi mana faham tak faham sudah entah. Itu petua orang lah. Cara-cara nak memindahkan kita ke alam barzah dengan lebih cepat sekali. Jangan duk buat pula. Lagi tuan-tuan buat pula mampu saya kan. Ustaz Kazim yang mengajar petua dengan ular. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, hidayah ni Allah Ta'ala sentiasa buka pada kita. Masalahnya kita sambut ataupun tidak. Hidayah ni 24 jam Tuhan bagi ni. Allah bagi hidayah ni 24 jam. Allah bagi pada kita. Bukannya kita duduk dalam hutan Amazon. Tak ada ustaz yang masuk hutan Amazon. Tak ada rancangan kuliah maghrib dalam hutan tu. Tinggallah orang asli duduk situ. Kita pergi ke hutan tu, dia panah kita. Pasal dia tak pernah tengok orang. Tapi kita duduk di Melaka, duduk di Malaysia ni tuan-tuan. Hidayah Allah 24 jam Tuhan bagi. Duduk di rumah, azan. Azan. Daripada masjid, masuk dalam rumah. Bising pula lah. Dia pun pekup telinga, tengok TV. Tengah-tengah tengok TV, disiarkan azan pula. Tutup TV. Buka radio lah. Radio pun ada azan. Tiba-tiba kau kata kau tak semayang sebab tak ada hidayah. Azan tu bukan hidayah. Bukan hidayah ke azan tu. Duduk tengok tu imam depan rumah dia berulang-alik pergi masjid, subuh, pergi maghrib, pergi zuhur, pergi. Takkan awak tak nampak? Takkan awak tak tahu tu imam tu pergi masjid? Itulah hidayah dia. Aku je tak ke masjid. Imam ni ke masjid. Aku tak pernah ke masjid. Kenapa aku tak pernah ke masjid? Tuhan tak bagi hidayah pada aku. Takkan nak salah Tuhan.
Takkan nak salah Tuhan lagi, tuan-tuan.